Buka Quran, inilah seruan pertama. Seruan makna an-nida. Buka Quran, ayat pertama apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Lepas tu masuk pula surah Al-Baqarah. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Dia tak ada lagi seruan. Al-Fatihah tak ada seruan. Al-Baqarah muka surat pertama tak ada seruan. Muka surat kedua pun tak ada seruan. Muka surat ketiga barulah jumpa seruan pertama dengan menggunakan perkataan ya ayyuha. Seruan makna an-nida. Orang kata nida. An-nida, menyeru, panggilan. Inilah panggilan pertama dalam Quran. Muka surat berapa tu? 1, 2, 3. Muka surat 4. Tak percaya buka surah Al-Baqarah ayat yang ke-21. Seruan kepada seluruh umat manusia dan bukan kepada seruan kepada orang beriman. Seruan orang beriman tak ada lagi ni. Kita akan jumpa kedian. Apabila seruan kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, tu ayat-ayat surah lain. Surah Al-Baqarah pun ada juga. Cuma dia tak jumpa lagi didahulukan dengan seruan kepada manusia. Ya ayyuhan nas. Kalau kita mengaji ulumul Quran, nak kena apa nama ni ayat Makkiyah ataupun ayat Madinah, ayat Makkiyah ataupun ayat Madaniyah. Mana-mana ayat, biasanya ayat Makkiyah dimulakan dengan ya ayyuhan nas. Adapun ayat-ayat yang turun di Madinah ataupun Madaniyah tu dimulakan dengan seruan ya ayyuhallazina amanu. Sebab peringkat awal di Mekah orang beriman tak berapa ramai lagi. Sebab tu seruan ya ayyuhallazina amanu, ayat ni turun biasanya di Madinah. Sebab lepas pada Nabi hijrah, berapa ramai orang hijrah tu beriman dah. Muhajirin, orang ikut Nabi hijrah tu beriman. Ansar di Madinah tu, orang jati, anak jati Madinah tu pun beriman. Maka ayat turun di Madinah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman. Ni ayat peringkat awal ni di Mekah ni, orang beriman berapa orang je pun. Maka seruannya lebih pada umum, wahai manusia, ya ayyuhan nas, tak kira mau beriman ke tak beriman ke. Dan ayat ini datang lepas Allah mengkategorikan manusia kepada 3 puak. Kalau orang faham Al-Baqarah, kebetulan saya kuliah surah Al-Baqarah ni banyak tempat. Tafsir Al-Baqarah saya kuliah di masjid daerah, saya kuliah di masjid Batak Rabiq, dan saya kuliah di masjid Nurul Hijrah Intan Mas. Kalau kita faham Al-Baqarah ni, awal-awal Allah pecah manusia kepada 3, iaitu Al-Muttaqin, Hudan lil Muttaqin, orang bertakwa, orang beriman. Kemudian mari cerita orang-orang kafir, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir. Dan yang ketiga panjang berjela ceritanya. Apa dia? Orang munafik. Jadi mu tak kira mu beriman ke, muttaqin, mu kafir ke, mu munafik ke, inilah seruan Allah Ta'ala. Hak mana beriman dah, kena istiqamah. Hak mana kafir, kena masuk Islam. Hak mana munafik, kena bertaubat. Inilah cara nak bertaubatnya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, tak kira mu siapa. Mu beriman, mu kafir, mu munafik. Dengar aku nak khabar ni. Apa dia? U'budu rabbakum. U'budu ni orang mengaji Arab, dia faham dah. Dia panggil fi'lul amri, kata perintah. Kata perintah, siapa hak bagi perintah? Allah Ta'ala. Dan perintah dalam Quran, sebahagian ulama katakan dengan makna wajib. Wajib sembah Allah. Berani kata sunat? Siapa kata berani sunat? Sunat je ibadah pada Allah ni sunat. Habis tu ibadah pada manusia lain pun boleh juga, yang pada Allah ni sunat. Itu kira ajaran sesat lah tu. Bila kata u'budu, dengan perintah, kata perintah fi'lul amri kepada seluruh manusia tadi, tak kira mu iman, kamu beriman, kamu kafir, kamu munafik ke, u'budu wajib mengabdikan diri beribadah rabbakum kepada Tuhanmu. Rububiyah di situ. Rabba, daripada perkataan rabba. Tuhanmu hak buatmu kan. Allazi khalaqakum walladzina min qablikum. Dialah Tuhan yang menciptakan kamu, dan dia juga Tuhan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Sebelum kamu siapa dia? Umat-umat terdahulu. Ayat ni turun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat sebelum zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah pergi meninggalkan kita, umat-umat terdahulu. Kaum Adnya, kaum Samudnya, kaum Fir'aunnya, zaman Nabi Musanya, zaman Nabi Nuhnya, zaman Nabi Lutnya. Segala 24 Nabi dan Rasul tu sebelum ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum tu pun Allah yang menjadikan mereka.
Jadi perintah dengan penuh ketegasan, ubudu rabbakum, sembahlah Allah Ta'ala yang menjadikan kamu. Jadi bila digandingkan ubudu, ada rububiyah di situ. Ubudu ada uluhiyah. Dan bila disebut rabbakum, itulah rububiyahnya. Rabbakum makna Tuhan yang mencipta. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, natijahnya, hasilnya. Ini menarik. Kalau kita tengok huraian para ulama tafsir. La'allakum. La'alla ni kalau ikutlah kita terjemah mudah-mudah. Kita mengaji bahasa Arab. La'alla dengan makna semoga. Tapi di sini ulama kita dia punya teliti. Dia kata tak munasabah makna semoga. Sebab semoga ni boleh jadi tak berlaku pun. Betul tak? Saya bagi contoh ayat bahasa Melayu je. Ayat bahasa Melayu. Contoh. Kalau kita demam, kita pergi klinik. Kalau tak sihat, makan ubat. Semoga sembuh. Baik, sembuh tu pasti ke tak? Tu kita faham bahasa Melayu dulu. Kalau sakit, pergi hospital, cari doktor, makan ubat, semoga sembuh. Adakah sembuh tu pasti? Tak pasti. Boleh jadi makin teruk, boleh jadi innalillah teruk. Sebab tu ulama tak setuju kalau kata kalau mu sembah Allah, semoga mu menjadi orang bertakwa. La'alla di sini bukan bermakna at-taraji, itu dalam kitab Arab. Laisa bima'na taraji la'allakum. Di sini bukan makna semoga mu sembah ni mu reti takut ke Tuhan. Habis tu makna apa? Bima'na tahqiq, maknanya pasti, nescaya. Ni kita kena muhasabah. Allah perintah mu kena sembah Allah dengan sebetul-betulnya, dengan i'tiqad kamu yang jazam, mentauhidkan Allah, dia buat kamu, buat nenek moyang kamu. Baik, bila mu sembah aku, sembah Allah ni, la'allakum, maka pastilah kamu menjadi orang yang bertakwa. Ada orang tanya, Ustaz, ramai mana orang duk ibadah tu tak takwa pun? Adakah ayat ni tak betul ataupun cara fahaman kita yang tak betul? Sama macam puasa tak? La'allakum tattaqun ni biasanya kita kalau bulan Ramadan ustaz kita baca ayat puasa kan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama juga tafsiran dia. Ada orang puasa tapi tak takut ke Allah. Adakah ayat ni salah? Waliyadzubillah, ataupun fahaman kita tu salah? Fahaman kita tu salah. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya kalau dia puasalah betul-betul menghayati makna falsafah di sebalik kewajipan puasa tu, nescaya pasti kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Sama juga ayat ni. Kalau mu sembahlah betul-betul, tak ada benda-benda yang mencacat celakan ibadah kamu, la'allakum, maka nescaya pasti kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita rasa aku ni tak takwalah mana, orang Kelantan katalah mana, tak takwalah mana, apa manalah mana, tak berapa nak takwa tak kuat sangat, tak hebat sangat, biasa-biasa je, maknanya adalah something wrong pada ibadah kita. Sebab janji Allah di sini dalam bentuk wa'dun, dan Allah tidak memungkiri janji. Kalau mu sembah akulah, tak ada syirik, tak ada perkara mencacat celakan, ibadahmu memang betul-betul ikhlas, buat kerana aku, niat kerana aku, memang nak cari redha aku, memang nak cari pahala aku, memang nak cari syurga aku, maka nescaya kamu akan menjadi orang yang tattaqun, orang yang bertakwa. Itu kena muhasabah. Setara mana takwa kita? Kalau kita rasa kurang lagi lah takwa kita ni, jauh lagi daripada sempurna, maka perbetulkanlah ibadah kita, mantapkan, kukuhkan lagi lah ibadah kita untuk mencapai janji Allah Ta'ala. Ini kita yang lemah, kita yang tak berapa sempurna. Bukan ayat ni tak betul, wa'iyadzubillah. Ayat ni ulama tafsir dengan penuh teliti, bukan makna semoga, tetapi dengan makna pasti, tahqiq. Sudah tentu kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa mana apa? Benar-benar takut, gerun, bimbang dan mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Baik, siapakah Allah Taala tu? Lalu Allah ceritakanlah, tiada orang, tiada pihak, tiada zat yang paling berhak memperkenalkan dirinya melainkan Tuhan punya diri tu.
Ni nak kenalkan Allah. Siapa hak boleh memperkenalkan Allah? Tuan punya diri. Lagi seorang, lagi satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan entah ambil daripada mana-mana. Tak, macam-macam lah zaman hujung-hujung zaman ni orang duk cerita Allah sekian, entah ambil daripada sumber-sumber yang tidak sahih, sudahnya dia menyebarkan kesesatan. Tak, nama dia, zat dia, sifat dia sekian ada pada Bismillahirrahmanirrahim, siap lukis lagi. Tuan-tuan tengok tak? Tu duk sebar dalam WhatsApp, sebar dalam Facebook, habis sesat habis manusia. Punya susahnya nak kenal Allah, walhal Nabi tak ajar apa benda tu. Orang yang paling kenal Allah siapa? Hak paling kenal Allah. Siapa hak paling kenal Allah? Manusia mana hak paling kenal Allah? Rasulullah sallallahu. Mudah ya dia ajar. Tak ada punya detail. Di sini zatnya kena sebut macam ni, namanya, sifat dia, hak zahirnya, hak batinnya. Itu bid'ah dalam ngaji akidah. Tapi dah jahil, ikut je lah. Itu yang bagi nyakit gila ising tu. Tahu gila ising? Sebab tidak mengikut manhaj yang benar dalam mengaji akidah. Nabi ajar mudah je. Qul huwallahu ahad. Allah lah tu. Banyak mana ayat Quran yang menceritakan Allah, kenal Allah di situ. Cukup setakat tu dah. Nak lebih-lebih buat apa? Tak capai pun akal kita mengenal Allah. Jadi ayat ni salah satu ayat yang diri pun Tuhan punya diri, zat Allah Ta'ala perkenalkan diri dia. Aku siapa? Aku Tuhan hak buatmu. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah Tuhan yang menjadikan planet bumi kepada kamu sebagai satu hamparan. Kemudian dijadikan was-samaa'a binaa'a, juga menjadikan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya. Binaa'a. Binaa'a tu dah jadi perkataan Melayu. Binaan tak? Binaan langit ni siapa hak membinanya? Allah Ta'ala. Ada tiang tak? Bighairi amadin. Dalam Quran sebut bighairi amadin, tanpa tiang. Tak ada tiang. Kukuh berdiri. Daripada hari dia diciptakan sehinggalah hari ni dan sampai kiamat. Sehinggalah idzas samaa'un fatarat. Dalam surah Al-Infitar, apabila langit itu bergulung, apabila langit itu pecah, maka itulah tandanya kiamat berlaku. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan dialah juga Tuhan yang menurunkan daripada langit itu air, fa akhraja bihi, dan dengan air tadi menyuburkan bumi. Tengok, Allah ceritakan kerja Allah. Allah ceritakan siapa dia Tuhan Allah Ta'ala, dan apa sifat dia, kerja dia, dan budi dia. Pertama kita faham ayat ni ialah kekuasaan Allah buat langit bumi. Kita tak boleh nak challenge. Marilah kerajaan hebat setara mana pun. Dah, kerajaan lama ke kerajaan baru ke, sekarang ni banyak kali benar nak tumbang kerajaan. Tak kira kerajaan mana pun, tak ada kerajaan hak boleh buat langit bumi. Maka yang pertama kita faham ayat ni, kekuasaan, keagungan Allah, kehebatan Allah. Yang kedua, budi Allah Ta'ala. Dia turunkan hujan kat kita. Dengan air itu fa akhraja bihi minas samarat, dengan air itu menyuburkan bumi. Dengan air kita boleh minum, kita boleh membersihkan diri, kita boleh macam-macam menjamin kehidupan kita. Dengan air suburnya bumi, dan daripada bumi minas samarat, daripada buah-buahan, macam-macam jenis buah. Budi Allah Ta'ala tu rizqan lakum, sebagai rezeki padamu. Maka ada akidah di sini apa dia? Allah pemberi rezeki. Rizqan dah jadi perkataan Melayu, pemberian. Kalau nak terjemah betul-betul, pemberian. Apa makna rezeki? Segala pemberian yang mendatangkan manfaat, itu rezeki. Tak semesti makan. Kadang orang Melayu nampak makan je rezeki. Ilmu dia tak rasa rezeki. Tak, ilmu pun rezeki. Tak, sihat pun rezeki. Keamanan, damai, aman damai negara kita ni pun rezeki. Daripada siapa? Daripada Allah Ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Dan Allah tutup ayat ini dengan warning. Lepas dia cerita, mula-mula perintah. Lepas tu dia perkenalkan diri dia. Lepas tu dia perkenalkan kehebatan dia. Kemudian dia cerita budi dia. Maka tutupnya dengan apa? Tutupnya dengan warning, dengan amaran. Jaga-jaga wahai orang beriman. Bukan orang beriman, jaga-jaga wahai manusia. Tak kira beriman ke tak ni. An-nas tadi makna manusia.
Apa dia? La taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan pada Allah, jangan kamu letakkan pada Allah tu andada, ada sekutunya, ada hak setara dengan dia, ada hak jangan kata nak letak lebih, setara pun tak ada. Andada mana? Niddun. Kalau dalam bahasa Arab disebut niddun. Niddun ni satu. Kalau banyak andada, maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu. Hak setara dengan dia tak ada. Ada orang sembah Allah, tapi berhala pun sembah juga zaman Nabi dulu, jahiliah dulu. Zaman Nabi Ibrahim ada terima Allah Tuhan, tapi alam tu pun disembah juga. Agama menyembah alam. Ada kaum As-Sabi'in. Dalam surah Al-Baqarah disebut As-Sabi'in. As-Sabi'in ni sembah apa? Sembah malaikat. Macam-macam. Maka hak mana dia terima Allah tu Tuhan, malaikat pun dia sembah, maka malaikat tu dijadikan sekutu. Ada orang sembah Allah Tuhan, ya Allah Tuhan, tapi berhala pun dia sembah juga. Maka berhala ke, malaikat ke, apa sahaja zat ataupun benda-benda makhluk ni yang tak layak disembah, tiba-tiba mu angkat dia jadi Tuhan, maka itu syirik ataupun niddan ataupun andadan, sekutu. Sebagaimana Yahudi Nasrani. Yahudi ambil Uzair sebagai anak Allah, maka sekutu bagi Allah. Nasrani ambil Isa sebagai anak Allah, maka sekutu bagi Allah. Adapun kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah bagi warning, dan bukan kepada kita je, kepada semua orang, semua umat manusia, jangan sesekali menyekutukan Allah dengan yang lain. Kepada mukallaf ni, termasuk kepada jin. Jin dia mensyirikkan Allah Ta'ala dengan manusia, dengan tuan dia. Malam tadi ada orang pergi ke rumah. Saya balik rumah pukul 10, pukul 11. Tiba-tiba ada orang bagi salam. Assalamualaikum. Ni mesti ada kes ni. Tak, rupanya dia kata nantu dia masuk hantu. Dah aku kata, ni silap orang ni. Tak, tapi kita pergilah. Nak tolong setakat mana mampu. Memang betul lah. Tak, memang jin tu. Dia kata tuan dia, orang tengok. Dia boleh bercakap Tamil pula malam tadi. Aku tak boleh balas. Saya tak sebutlah nama mana, tempat mana, rumah siapa, tak nak sebutlah. Dia bercakap Tamil. Tak, siap sebut nama Devaraj. Ingat lagi nama dia, Devaraj. Hak ngantarnya tu bukan orang, hak ngantarnya tu orang Melayu Islam. Jin ni ada tuan dia. Jadi kalau bertuankan lain pada Allah Ta'ala, hak main benda-benda karuk, sihir, benda-benda yang khurafat macam ni, tak berani nak kata syirik lah. 20-20 ada lagi benda ni. Jangan kata 20-20, rasanya sampai kiamat ni. Hak karut-marut, hak jenis bela-bela ngantar kat orang ni, benda-benda yang dilaknat oleh Allah Ta'ala, maka ia menjadi amaran daripada Allah. Dan tak ambil berat langsung, terasa tak takut pada Allah. Allah kata la taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dalam keadaan mu tahu yang Allah tu buatmu, mu tahu Allah berkuasa langit bumi, maka kalau kamu mensyirikkan Allah Ta'ala, tak ada apa. Dalam ayat lain, dalam ayat ni tak adalah. Dalam ayat lain disebut la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau musyrik kat aku, tak ada apalah, semayangmu, amalanmu, puasamu, segala apa ibadatmu kosong, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kamulah orang yang paling rugi. Ni. Tapi orang Melayu kita duk main juga benda-benda macam tu, hasadnya, dengkinya. Ini satu perkara yang membuatkan kita rasa sedih kerana melibatkan akidah. Jadi ayat ni ditutup dengan warning, jangan syirik kepada Allah Ta'ala. Dengan melakukan benda-benda terkutuk, benda-benda khurafat, dia boleh merosakkan akidah, dan amalan tak diterima oleh Allah Ta'ala, dan mati dalam keadaan syirik, tidak diampunkan dosanya, dan jangan haraplah nak masuk syurga Allah Ta'ala, wal'iyadzubillah. Baik, seterusnya, ada lagi masa? Isyak dah masuk ke belum? Kita tengoklah nombor 8, ringkas. Mengiktikadkan bahawa Allah Ta'ala yang berhak disembah.
Nombor 8 ialah beriktikad bahawa Allah Ta'ala berhak disembah. Tuhan yang hidup selama-lamanya, yang mentadbir makhluk di alam ini, yang memiliki langit dan bumi, dan tidak ada siapa yang boleh memberi pertolongan. Nombor 8 ni tuan-tuan, kalau kita baca mula-mula tu macam tak ada beza dengan nombor 7, nombor 6, nombor 5. Cuma dia punya keywordnya, perkataan yang boleh kita gariskan ialah pada baris yang kelima tu, baris yang keempat tu. Dalam berti kata tidak ada sesiapa yang boleh memberi pertolongan. Bak minta tolong. Kalau nombor 7 tu dia lebih kepada iyyaka na'bud. Nombor 7 tu lebih kepada iyyaka na'bud. Hanya padamu ya Allah aku sembah. Baik, nombor 8 dia memberi makna wa iyyaka nasta'in. Nombor 8 ni baris yang keempat tu, tidak ada sesiapa yang boleh memberi pertolongan. Dengan makna dalam Al-Fatihah kita ulang-ulang tiap hari dalam solat tu, 17 kali sehari wajib kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka nasta'in, padamu lah, hanya padamu ya Allah nasta'in, aku minta tolong. Makna i'tikad di situ ialah apa i'tikadnya? Pertolongan hanya datang daripada Allah Ta'ala. Tidak ada sesiapa yang boleh memberi pertolongan. Ni dok minta tolong jin, minta tolong bomoh, minta tolong itu, minta tolong. Dengan i'tiqad pula tu, jin boleh tolong, jin boleh datang mudarat, jin boleh itu, ini, itu, macam-macam. Maka ia boleh merosakkan akidah. Boleh kalau bahasa mudahnya, bohonglah mudah baca Fatihah tu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah musembah, hanya pada Dia meminta pertolongan. Bohonglah. Dengan jin minta juga, dengan berhala minta juga, dengan bomoh minta juga. Jadi nombor 8 ni dia memantapkan, mengukuhkan, menjazamkan iyyaka nasta'in. Pertolongan hanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta tolong kawan dengan i'tikad, kawan tak mampu bagi pertolongan melainkan dengan izin Allah Taala. Sama juga dengan konsep berubat. Doktor tak boleh tolong kita. Kuasa pertolongan tu bukan daripada doktor, dia panggil ikhtiar. Tu Ahlus Sunnah wal Jamaah kena faham konsep tu. Ubat tak boleh tolong kita, cuma ikhtiar, usaha kita. Sebab Al-Musta'an nama Allah, sifat Allah Al-Musta'an. Tempat datangnya pertolongan, yang memberi pertolongan ialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahul Musta'an. Allah lah tempat ditujunya segala pertolongan. Lalu dia bagi ayat kursi. Ayat kursi ni tuan-tuan semua dah hafal kot. Cuma makna dia tu lah. Ayat kursi mungkin semua dah hafal, tapi maknanya rasanya tak semua faham. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dialah Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang hayyu, maha hidup. Hidup dengan mana apa? Tak pernah mati. Bukan macam kita pun hidup juga, tapi pernah tak ada dan akan tak ada. Tak, dulu tak ada, tiba-tiba ada. Allah ni hayyu, hidup, tak pernah tak ada. Al-Qayyum, berdiri dengan sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah, maknanya ayat kursi ni memberi makna kepada kita sifat-sifat Allah yang layak untuk kita pegang. Dialah tempat kita minta tolong. Keagungan Allah dengan kekalnya Dia, dengan tak mengantuk. La ta'khudhuhu sinatun. Sinatun makna mengantuk. Dia tak pernah mengantuk. Tak, wala naum, dan Dia tak pernah tidur. Naum makna tidur. Makna kata segala sifat lemah tak layak pada Allah. Mengantuk tu sifat lemah, sifat kurang. Tidur tu sifat lemah, sifat kurang. Lupa, tak apa lagi. Segala sifat lapar, letih, lelah. Ada orang duk sebut apa ni? Ini mungkin dari segi bahasanya lah tak. Berdoa sampai Allah letih nak makbul. Ada orang sebut macam tu. Pun duk berdoa ni, apa berdoa panjang-panjang, Allah nak nanti Allah tak larang nak makbul. Tak cantik lah sebut macam tu dah. Walaupun dari segi mungkin yalah, Allah ni Dia tak letih. Tak, sebab letih tu sifat kurang. Letih, lapar, dahaga, mengantuk, terlupa, tak, tersilap, tak ada. Sebab dia sifat nawaqis. Itu namanya sifat nawaqis. Sifat nawaqis ni sifat kurang. Sifat kurang ni letak pada kita, pada makhluk, bukan pada Allah Ta'ala. Isyak dah masuk tuan-tuan. Kita habiskan sikit lagi. Habiskan terjemahan ayat kursi ni. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan milik Dialah apa yang di langit dan apa yang di bumi.
Segala apa hak di langit yang namanya makhluk milik Allah Ta'ala. Jin ke, malaikat ke, syaitan, iblis ke, semua di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat di sisinya melainkan dengan izinnya. Tu. Man dzalladzi yashfa' daripada perkataan syafaat. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat pertolongan di sisinya melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Ilmu Allah tu meliputi segala-galanya. Belakang, depan, kiri, kanan, atas, bawah, hulu, hilir, timur, barat, utara, selatan. Tidak ada yang mampu memberi pertolongan melainkan Allah Ta'ala yang memberi pertolongan, kerana Allah tahu segala-galanya. Sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun daripada kandungan ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki mereka tahu kepadanya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Kita ni tak tahu apa pun melainkan dengan izin Allah. Kalau Allah tak izin, alih sepatah tak kena. Jadi jangan belagak lah. Kalau kita ada ilmu sikit Allah bagi, ada degree, ada ijazah, ada master, ada doktor, jangan duk belagak. Jangan duk belagak. Sebab apa? Semua itu dengan izin. Illa bima syaa. Kecuali apa hak dia izin. Saya malam ni sepatah tak boleh cakap kalau kata Allah tak izin. Tuan-tuan yang buka buku tu, nak buka buku, buka kitab, muka surat berapa pun tak reti, nak tulis apa pun tak reti kalau kata tanpa bima syaa, dengan apa keizinan datang daripada Allah Ta'ala. Sebab ilmu ni pinjaman, Allah bagi pinjam. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Meluah, wasi'a makna luas. Gambaran kekuasaan Allah Ta'ala. Wasi'a luasnya kursi Allah Ta'ala, ilmunya dan kekuasaannya kursi. Itu datangnya nama ni, nama ayat ni ayat kursi. Di mana kursi Allah, ulama syarah banyak kali dah lah. Kursi Allah ni kata sebahagian ulama lepas pada Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ada Lauh Mahfuz. Atas Lauh Mahfuz ni ada apa? Ada kursi Allah Ta'ala. Lepas pada kursi ni ada apa? Ada meja. Jangan jawab meja. Kalau anak murid aku dah jahanam kampung bahagia tu, dia jawab meja. Dia ada apa? Hak paling tinggi sekali ialah Arash Allah Ta'ala. Beza dari segi keluasannya ialah seumpama kita campur cincin di tengah padang. Beza dia. Kursi tu luah dah. Kursi Allah ni punya hebat luah, wasi'ah luah. Tetapi lah atas pada kursi arah tu, kursi hak sehebat-hebat tu banding dengan arah seumpama cincin tengah padang. Cincin tengah padang, padang luah, cincin besar mana sangat. Begitulah kursi Allah Ta'ala kita hebat, wasi'ah, tetapi berbanding dengan arash Allah Ta'ala. Nak ceritanya kita ni tak ada apa tuan-tuan, habuk je. Alam ini dan planet bumi itu pun sebagai habuk sajalah. Kerana Allah, kebesaran Allah menciptakan alam tidak tertanding kehebatannya, maka kita beriman dan kita mengabdikan diri pada Allah, mentauhidkan Allah, dan kita yakin kebenaran ayat Allah, wasi'a kursiyuhus samawati wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Dan tidaklah menjadi keberatan kepada Allah, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, nak jaga kursi tu, nak jaga alam ni, la ya'uduhu, kacangnya. Kalau terjemah mudah-mudah, kacang. Wala ya'udu, tidak membebankan walau sebesar zarah pada Allah Ta'ala. Hifdhuhuma, hifdhu makna penjagaan, hifzun, hifzan daripada perkataan hafadha. Hafadha, hafidha, hifdha. Hafiz, orang hafiz ni, hafiz Quran makna dia menjaga ayat Quran dalam dada dia. Seorang al-hafiz, seorang menjaga. Menjaga apa? Ayat Quran dalam dada dia ingat 30 juzuk. Daripada perkataan hafiz, hafaza, hifzu, wala ya'uduhu hifzuhuma. Hak jaga langit bumi ni, kursi Allah, arash Allah tadi, semuanya siapa dia? Semua dijaga oleh Allah Ta'ala. Adakah berat bagi dia? Letih ke, lelah ke? Tak. Allah menafikan wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Letih. Kita nak jaga rumah tangga satu pun kadang rasa letih. Nak jaga negeri, nak jaga negara, nak jaga kampung, jaga daerah. Tapi Allah Ta'ala la ya'uduhu hifzuhuma, dan dialah maha agung, maha tinggi. Ali makna tinggi, wa huwal aliyyu al-azim. Azim makna besar ataupun agung. Ketinggian Allah dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu. Habislah 2 poin, dua tajuk kecil.
dan isyak pun dah masuk. Saya pun tak boleh cakap panjang-panjang, kita masih lagi dalam SOP. Dan insya-Allah kita sambung lagi pada bulan hadapan, bulan Oktober, hari Isnin minggu yang keempat. Ada lagi berapa tu? Banyak lagi ni. Banyak lagi ya. Sampai nombor berapa? Sampai nombor 14. Sampai nombor 14. Kita baru nombor 8. Ada lagi 6 dan insya-Allah kita sambung pada pertemuan akan datang insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah dan surat al-'asr.